Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yumni bin Abu Bakar, pensyarah kanan Asis UiTM Kedah. Tajuk kajian saya adalah model wakaf korporat sahabat sebagai rujukan model pembangunan ummah. Pendahuluan, wakaf korporat sahabat merupakan satu instrumen yang efektif dalam menjana pembangunan sosio-ekonomi umat Islam pada masa silam. Jika kita menyelidiki dan mengkaji sirah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW, ramai di kalangan mereka yang telah memberikan sumbangan besar dalam mewakafkan harta material milik kesayangan mereka seperti wang, dinar dirham, rumah, tanah dan sebagainya kepada dakwah Islamiah. Kajian lepas, Hasnul Zamzam Ahmad, Abdul Rahman Ismail, Khairil Faizal Khairi belum lagi dikaji tajuk wakaf korporat sahabat ini belum lagi dikaji oleh mana-mana pengkaji. Kajian wakaf korporat sahabat sebagai model pembangunan ummah menjadi satu keperluan untuk diteliti dan dibahaskan supaya ia menjadi suatu model ikutan setiap lapisan masyarakat di Malaysia khasnya dan dunia amnya. Metodologi kajian kualitatif ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dalam mengumpul data. Dokumen-dokumen dari pelbagai bentuk diteliti dan dikaji untuk mendapatkan data-data yang bersesuaian dengan kehendak kajian. Kajian ini memberi tumpuan kepada data-data yang terdapat dalam buku-buku, kajian-kajian lepas, kertas kerja, artikel dan sebagainya untuk dianalisa. Dapatan kajian. Wakaf korporat di kalangan para sahabat, ramai sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya. Terutama sekali kedermawanan Saidina Uthman bin Affan terlihat pada kehidupannya sehari-hari. Beliau membeli telaga Bir Ar-Rumah daripada seorang Yahudi tua. Beliau membeli sebanyak 20,000 dirham dan diwakafkan kepada umat Islam sampai ke hari ini. Dan ia terletak kira-kira 1 kilometer daripada Masjid Qiblatain, iaitu di Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Kini ia diletakkan di bawah jagaan Kementerian Air, Telaga dan Pertanian Arab Saudi. Anas bin Malik menegaskan bahawa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Antara kebun kurma yang paling disayangi ialah kebun kurma di Bairuha. Seterusnya, wakaf korporat. Saidina Abu Bakar telah mewakafkan tanah di Mekah bagi anak keturunannya yang datang ke Mekah. Muaz bin Jabal pula mewakafkan rumahnya yang terkenal dengan panggilan Dar Al-Ansar, manakala Uthman bin Affan telah membeli telaga rumah dan mewakafnya kepada faedah umat Islam. Wakaf korporat di dalam medan perang. Apabila Rasulullah SAW menyeru umat Islam untuk berperang, terutamanya dalam peperangan Tabuk, orang-orang Islam berlumba-lumba membelanjakan harta dan memberi sedekah. Saidina Uthman bin Affan ini menyediakan satu rombongan besar untuk pergi ke Syam. Beliau menyediakan 200 ekor unta termasuk haiwan kecil dan muatan lain serta 200 wang perak. Beliau menyumbangkan hartanya itu, kemudiannya menyumbangkan 100 ekor lagi unta beserta muatan dan haiwan yang lain. Selepas itu, beliau mengambil 1,000 dinar dan mencurahkannya ke riba Nabi Muhammad SAW. Lantas baginda menerimanya dan berdoa, selepas hari ini apa sahaja amalan Osman tidak akan disisa ataupun disia-siakan.
Kemudian beliau bersedekah dan bersedekah lagi sehingga jumlah yang disedekah mencapai jumlah 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, tidak termasuk duit ringgit. Manakala Abu Abdurrahman bin Auf datang membawa 200 wang perak dan Sayyidina Abu Bakar membawa semua hartanya. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta kepada keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Wang yang diwakafkan sebanyak 4,000 dirham. Beliau adalah orang yang pertama memberikan sedekahnya. Sayyidina Umar membawa separuh hartanya, Sayyidina Abbas membawa harta yang banyak, begitu juga dengan Sayyidina Talhah, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Muslamah, mereka membawa harta yang banyak. Untuk apa? Untuk berperang. Dan kita lihat lagi kepada wakaf korporat itu bukan terhenti di zaman Khulafa' Rasyidin, zaman Rasulullah saja, tapi dia berlanjutan, berterusan sehingga zaman Bani Umayyah. Ya, kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan lembaga wakaf, bukan sahaja pertama sekali dilakukan oleh pemerintah di Mesir, bahkan ianya turut dilaksanakan di seluruh negara Islam. Pada zaman Bani Umayyah, amalan wakaf telah berkembang dan bertambah amalan ini di kalangan umat Islam ketika itu. Wakaf pada waktu itu meliputi wakaf pendidikan dan terbinanya banyak pusat-pusat pendidikan, masjid, perpustakaan dan hospital. Telah dicatatkan oleh Makhrizi yang menyatakan hospital yang pertama dibina untuk kemudahan pesakit ialah pada zaman Khalifah Umayyah yang bernama Walid bin Abdul Malik di Damsyik pada tahun 888 Hijrah. Wakaf korporat di zaman Bani Abbasiyah pun begitu. Mereka telah mewujudkan Sadr al-Wuquf, iaitulah lembaga wakaf yang menguruskan pentadbiran dan pemilihan staf lembaga wakaf. Mereka telah meneruskan legasi kepimpinan Bani Umayyah dalam urusan wakaf. Seterusnya zaman kerajaan Ayyubiyah ini ketara. Wakaf itu begitu ketara di zaman ini. Pada zaman pemerintahan Al-Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf berlaku dengan pesat. Wakaf bukan sahaja dilakukan oleh orang perseorangan, bahkan wakaf pada ketika itu telah dilakukan oleh para pemerintah. Kerajaan Ayyubiyah ketika itu ialah Raja Nuruddin Az-Zinki, merupakan orang yang pertama mewakafkan harta milik kerajaan, dan iaitu harta milik Baitul Mal telah diwakafkan. Terlihat antara wakaf yang telah diwakafkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang telah banyak mewakafkan harta dan kaum kerabatnya mengambil inisiatif dan menyerahkan harta kerajaan untuk kepentingan agama. Antara wakaf irsyad yang terkenal ialah wakaf Nablis yang digunakan untuk menebus tawanan Islam yang ditawan oleh tentera Salib pada tahun 564 Hijrah. Wakaf rumah Sa'id Al-Suwada dibina untuk kegunaan janda-janda dan anak yatim. Wakaf ladang Al-Khibaniyah, Perigi Khaisariah dan Sufiah di daerah Al-Bahsanawiyah. Dan banyak lagi wakaf-wakaf untuk pesakit, diwakafkan rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Dan kesimpulan di sini, kajian menunjukkan bahawa keterlibatan golongan korporat, dermawan dan hartawan di kalangan para sahabat, para khalifah umat Islam dan masyarakat awam, serta individu masyarakat sanggup menggadai dan menyumbangkan harta benda demi kelangsungan agama Islam. Model wakaf sahabat yang ingin ditengahkan adalah MWT, Wakaf Telaga Saidina Osman bin Affan, MWK, Wakaf Kebun Abu Talhah, MWR, Wakaf Model Wakaf Rumah Muaz bin Jabal, Abi Waqqas dan Zubair bin Awam. Model-model wakaf ini telah menyumbang dalam pembangunan ummah ke hari ini.
Aset-aset ini masih dikawal selia oleh kerajaan Saudi untuk manfaat umat Islam. Sumbangan yang diberikan amat besar sekali dalam libatan sejarah Islam.